Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton sekilas fakta untuk petang ini 20 April 2021. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada hari ini memperkenankan permohonan jawatan kuasa penamatan proklamasi darurat untuk menghadap baginda. Menurut sumber yang rapat dengan jawatan kuasa itu, sepucuk surat dari Istana Negara telah dikirim pagi ini kepada Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad yang merupakan jurucakap jawatan kuasa berkenaan. Majlis menghadap itu akan diadakan pada tarikh dan waktu yang akan ditentukan kemudian. Dalam satu kenyataan hari ini, Khalid memanjatkan rasa terima kasih atas keprihatinan agung dan kesudian baginda bertemu dengan jawatan kuasa berkenaan. Sela-selalu bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Amanah Muhammad Sabu serta Khalid hadir ke Istana Negara menghantar surat permohonan menghadap bagi memohon Seri Paduka menamatkan darurat. Jangan kurang ajar dan biadab, itu kata seorang pemimpin UMNO terhadap Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Faiz Naaman berhubung kenyataannya sebelum ini. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Arman Azhar Abu Hanifah hari ini mengetuai kumpulan UMNO ke Ibu Pejabat Bersatu bagi menghantar memorandum untuk membantah kenyataan Faiz yang disifatkan biadab. Faiz sebelum ini dalam kenyataannya menyifatkan pemimpin kluster Mahkamah UMNO sebagai binatang politik. Hari ini kita minta dalam memorandum saya untuk Presiden Parti PBBM dan juga Majlis Tertinggi PBBM untuk mengambil tindakan tegas terhadap saudara Muhammad Faiz jikalau mereka menghormati sokongan yang telah diberikan oleh UMNO kepada penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional. Macam saya nyatakan tadi, kalau kata pemimpin-pemimpin yang beliau katakan kluster mahkamah ni tidak menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, ia akan tertubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional. Tidak mungkin Presiden PBM menjadi Perdana Menteri. Sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti untuk anda. Berita seterusnya, seorang pemimpin PAS membuat laporan polis ke atas artis grafik Fahmi Reza kerana didakwa menghina Raja Pemaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari berkata, laporan itu dibuat merujuk kepada lakaran dibuat Fahmi bertajuk This is Dengkika. Jadi pada saya walaupun ia begitu ringkas tetapi ia sebenarnya mempunyai satu niat untuk menghina Raja Pemaisuri Agong. Dan sepanjang pemantauan saya terhadap individu yang bernama Fahmi Reza ini, beliau sudah banyak membuat lakaran-lakaran yang kartun dan sebagainya yang agak mengusik sensitiviti perkauman dan juga agama dan sebagainya. Tetapi bagi saya ini adalah merupakan had limit maksimum yang sepatutnya beliau tak boleh untuk sampai ke sini. Perkataan Dengkika merujuk kepada komen Tunku Azizah kepada seorang pengguna media sosial di akaun Instagramnya. Fahmi memuat naik grafik menggunakan gambar Tunku Azizah dengan kapsion tersebut di Facebook yang dibuat sebagai gambar latar dalam aplikasi Spotify. Ahmad Zahid Hamidi mendakwa usaha pihak lain membawa masuk bekalan vaksin telah dilengahkan kementerian berkaitan. Ini katanya termasuk usaha syarikat swasta serta yayasan dari Sarawak dan Selangor. Presiden UMNO itu berkata demikian ketika membangkitkan berkenaan pemberian vaksin yang didakwa perlahan. Dalam nada sinis, beliau berkata ada rakyat sanggup membayar sendiri untuk mendapatkan vaksin kerana tindakan kerajaan yang bakal mengambil masa panjang. Kata Zahid, sebelum ini kerajaan memberikan publicity meluas ketika ketibaan bekalan pertama vaksin COVID-19 pada Februari lalu. Bagaimanapun, kata Ahli Parlimen Bagan Datuk itu, perkembangan setakat ini tidak mencapai harapan yang diberikan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney.
The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Berita selanjutnya, pihak polis telah mendapat kelulusan notis merah daripada Interpol bagi menjejaki ahli perniagaan dalam buruan Nicky Liao dan isterinya. Kita dah dapat, untuk makluman rakan media, kita dah dapat dua sekali dah dapat. Satu yang untuk Datuk Seri Nicky. Kita dapat permohonan narik notis dah diluluskan pada 20 hari bulan 4. Dan satu lagi kepada isteri beliau yang merupakan warga negara China, Neo Z namanya. Yang tu kita dapat semalam, 21 bulan 4. Selain itu, Ayub turut mengesahkan tangkapan ke atas seorang pegawai kanan berpangkat Assistant Superintendent Polis semalam yang ada hubungan dengan kumpulan jenayah terancang diketuai oleh Nicky. Tidak wajar memalukan seseorang dengan memeriksa bahagian sulit mereka atas apa-apa alasan sekalipun. Itu kata Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad Nur berhubung isu pemeriksaan fizikal ke atas pelajar perempuan. Wan Salim berkata demikian bagi mengulas tindakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan datang haid terhadap pelajar perempuan bagi mengelakkan mereka ponting waktu solat. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan amalan memeriksa pelajar perempuan secara fizikal untuk membuktikan mereka datang haid yang dikatakan berlaku sejak 20 tahun lalu. Sekumpulan individu menghubungi Malaysia kini untuk berkongsi kisah mereka selepas isu itu dibangkitkan seorang pengguna Twitter. Beberapa NGO hak wanita turut mengeluarkan kenyataan bersama mengecam tindakan itu. Sementara itu, bekas Menteri Rafidah Aziz dan Azalina Osman Said meluahkan rasa marah dan terkejut dan mahu tindakan itu segera dihentikan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh, sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.